Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali kita dengan Cikgu Rusna ya, kelas 2 dinamik. Okey, kemarin kita sudah belajar dalam transformasi isometrik iaitu dua. Iaitu yang pertama, kita sudah belajar apa itu transformasi dan yang kedua, kita sudah belajar apa itu translasi. Dan hari ini Cikgu akan ajar kamu pantulan lah. Okey, pantulan. Di akhir pembelajaran ini, kamu semua akan dapat mengenal pantulan dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu akan menentukan image dan objek bagi suatu pantulan. Yang ketiga, kamu akan dapat menerangkan tentang pantulan. Dan yang keempat, kamu akan dapat menentukan image dan objek bagi suatu pantulan. Dan yang terakhir, kamu dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Okey. Cuba kamu perhatikan dengan gambar yang ada ni lah dekat skrin kamu. Sekarang ni ada dua gambar. Iaitu yang pertama, gambar baby. Kalau kamu nampak, yang apa yang menyebabkan baby ni ada dua muka lah. Sebab dia guna cermin lah, di atas cermin. Jadi baby ni, dia ada dua muka, dapat nampak gambarnya sendiri, mukanya sendiri. Sebab ada cermin yang memantulkan wajah baby ni lah. Okey, gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua, kita pun nampak yang sebiji lah, yang sama. Ada orang, ada 5 orang. Di sini pun ada 5 orang. Lelaki ni pegang payung. Image dia pun pegang payung. Inilah yang dinamakan dengan pantulan. Yang maksudnya dia memantulkan objek. Ini paksi simetri. Ini image. Contoh ini baby tadi tu, muka baby sebenarnya. Muka baby bukan segitiga. Okey, kita kasih contoh sini muka baby. Ada orang lah, orang. Ini objek lah, ini orang baby tadi tu. Dia dapat nampak sebiji dengan dia. Samalah. Ini dipanggil sebagai pantulan kalau dia sama. Mesti sama ya. Okey. 11.3 pantulan. Apa yang dimaksudkan dengan pantulan ni? Pantulan ni ialah transformasi yang membalikkan titik-titik pada satu sata terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okey, dekat sini kita ada 4 sifat pantulan ya. Sifat pantulan. Jadi kita boleh ambil terus di sini jap. Okey. Sifat pantulan yang pertama, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Sifat yang kedua ialah objek dan image-nya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Sifat yang ketiga, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek, tetapi orientasinya songsang. Yang terakhir, sifatnya ialah image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Kita tengok contoh. Okey. Cikgu baca ya. Okey. Sisi 4 ABCD. Sisi 4 ABCD. Yang ini ya, objek ni dipantulkan pada pantulan PQ. Okey. Ini adalah pantulan PQ lah. Ini P dan sini Q. Dan image-nya ialah sisi 4 ABCD. Yang ada titik ni lah. ABCD. Okey. Kita tengok balik ya. Ini adalah objek. Ini adalah image. Dari sini kita dapat banding objek dan image-nya. Okey, ini kita tinggal objek. Dari sini kita dapat banding objek dan image-nya. Maka, di bawah suatu pantulan, inilah 1, 2, 3, 4 ni. Inilah 4 ciri atau sifat yang tadi telah, sifat pantulan.
Yang pertama, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Okey, paksi pantulan yang ini kan? Yang garis putus-putus ni. Objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan. Maksudnya, objek ni dengan imej ni, dia akan bertentangan lah. Okey, itu yang pertama. Settle. Yang kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okey? Jarak serenjang. Serenjang yang kamu tahu iaitu 90 darjah. Okey, kalau kamu nampak ni titik-titik ni yang putus-putus ni, cikgu conteng sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik ni. Dengan titik dekat belah sini ni. Dia berserenjang dengan paksi pantulan ni. Okey? Dia berserenjang lah. Kalau kamu nampak ya. Yang ini ni, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Dia berserenjang ya, ini. Berserenjang. Serenjang. Dia ada 90 darjah. Ada 90 darjah. Dia ada 90 darjah dekat sini. Okey, yang ketiga. Bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek. Okey, kalau kamu nampak ni, objek dengan imej ni sama kan? Bentuk dia sama. Bentuk. Bentuk dia sama ya. Kalau kamu nampak contoh, kalau kamu dah dapat nampak dari sini, bentuk dan saiz yang sama, contoh cikgu boleh bagi ialah segitiga. Contoh ialah segitiga lah. Dengan syarat bentuk dan imejnya mesti sama. Saiznya dan bentuk mesti sama ya. Okey, contoh saiz sini 3 cm. Sini pun mesti 3 cm lah. 3. Sini pun 3. 3. Inilah maksudkan bentuk dan saiz imej mesti sama. Okey. Tapi, ada tetapi. Tetapi, orientasinya songsang sisi dan membentuk imej cermin antara satu sama lain. Okey, maksudnya songsang lah. Kalau kamu nampak. Okey, contohlah kalau kamu nampak dekat sini. Pantulan dia, kalau kamu nampak kan. Yang ini ni. Okey, contoh. Nanti ada yang tanya cikgu. Cikgu, dekat sini objeknya begini. Lebih kurang beginilah. Okey. Ini. Dia bilang, cikgu inilah pantulan. Nampak sama. Sebenarnya bukannya dia orientasi dia songsang sisi. Maksud dia terbalik lah. Okey, jadi dia begini. Jadi, songsang sisi. Dia terbalik sisi ya. Ikut yang belah sini lah. Okey. Inilah dinamakan songsang sisi. Dia bukan begini, sama begini. Tapi dia songsang sisi. Okey. Dan yang terakhir, imej bagi satu titik yang ada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, contoh, perhatikan sisi 4 PQRS pada titik R. Yang ini, PQRS pada titik R. Imej, okey, ini objek, ini imej. Imej bagi satu titik, cikgu ambil titik sini ya. Titik yang ada pada paksi pantulan. Yang ini, paksi pantulan. Maksud dia titiknya ni ngam-ngam dekat paksi pantulan. Ialah titik itu sendiri. Jadi maksudnya kalau objek dia, sini je dia start. Contoh lah contoh. Cikgu boleh bagi. Cikgu bagi contoh satu lagi. Cikgu buat di sinilah. Atas ya. Cikgu ambil bentuk hati. Bentuk love. Iaitu bentuk hati. Sekejap.
Okey. Dekat sini adalah satu titik je tu. Titik itu sendiri. Jadi, ini adalah objek kan. Image dia punya titik pun sambung dekat sini lah. Sini dia start. Sebab dekat paksi pantulan itu sendiri. Okey. Cikgu ulang semula. Image bagi satu titik yang ada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam raja di sebelah oktagon Q, image ni ialah image bagi oktagon Q di bawah suatu pantulan. Okey, ini objek, ini image. Dapatkah anda huraikan pantulan tersebut? Okey, jawapan bagi huraiannya ni, dia suruh huraikan. Okey, jawapannya ialah objek Q dipantulkan pada garis MN. Okey? Okey. Jadi, dekat sini kamu just perlu tulis sekejap. Objek Q yang ini ni dipantulkan. Sebab tajuk kita ialah pantulan kan. Dia nampak ni. Songsang sisi. Semua sama. Sama saiz, sama bentuk. Jadi, dia dipantulkan. Ini ialah garis tadi itulah. Jadi, dia dipantulkan pada garis MN. Jadi, tulis balik. Objek Q dipantulkan pada garis MN. Okey. Tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini segitiga pula. Tadi, bentuk lain. Oktagon. Sekarang, segitiga PQR lah. Okey. Jawapannya ialah segitiga PQR dipantulkan pada paksi X. Okey. Cikgu ingatkan semula ya. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Okey. Ini X. Berdiri ini adalah Y. Okey. Segitiga, dia sama kan kalau kamu dapat nampak. Dia potong sini. Cikgu terangkan supaya kamu dapat nampak lah. Sama kan? Okey. Inilah dia punya paksi pantulannya. Inilah dia punya paksi pantulan. Jadi, cikgu tulis balik. Segitiga PQR dipantulkan pada X, paksi X. Okey? Ini segitiga PQR kamu, objek kamu. Ini image kamu. Jadi, kamu tulis sejak sini. Segitiga PQR ni dipantulkan pada paksi X. Okey. Contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ni bentuknya lain lagi lah. Okey. Jawapannya dekat sini. Objek B. Dia guna objek lah. Dia guna objek B dan juga objek C. Jawapannya objek B dipantulkan pada garis Y sama dengan 1. Okey. Dekat mana? Cikgu ulang balik ya. Ini paksi X. Atas ni pula ialah paksi Y. Paksi Y iaitu yang atas lah berdiri punya. So, kalau kamu dapat nampak, apakah jawapan bagi ni? Dia bilang objek B ni dipantulkan pada garis Y sama dengan 1. Okey. Mana garis Y sama dengan 1? Y sama dengan 1 sebabnya di sini kan? Jadi, jawapannya ini adalah salah. Jawapannya sepatutnya jawapan objek B dipantulkan pada garis X sama dengan 1. Okey, sini adalah X sama dengan 1. Inilah jawapan yang betul. Okey, boleh?
Saya ulang semula ya. Objek B dipantulkan pada garis X sama dengan 1 sebab sinilah. Ini adalah paksi X. Dia sama ya dekat sebelah sini. Dia turun 4, tu 2, 3, 4. Dia jumpa dekat sini. 1, 2, 3. Jap. Okey. Dekat sini dia punya paksi kan? Cikgu terangkan. No. Okey. Yang merah ni adalah dia punya paksi pantulan lah. Jadi, saya satu sini. Mereka berjumpa dekat paksi ni lah. Yang ini pun sama. Dia gerak satu kali. Sini pun gerak satu kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi mereka akan bertembung dekat paksi pantulan ni lah. Iaitu objek B dipantulkan pada garis X sama dengan 1. Okey, contoh yang seterusnya. Image bagi satu objek. Sekarang kita akan lukislah. Kamu semua sudah tahu ciri-ciri pantulan. Sekarang, kita akan belajar melukis image bagi objek tertentu di bawah suatu pantulan. Lukis image bagi segitiga ABC di bawah pantulan. Baca soalannya, dia suruh. Lukis image bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Okey. Ini adalah objek kita. Ini adalah objek lah. Ini pula kita punya paksi pantulan. Paksi pantulan kita tak kacau pun. Okey, dia ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita kena pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garisan LM dan panjangkan melebihi paksi pantulan tersebut. Langkah yang kedua, selarikan garisan tersebut kepada semua bucu yang lain. Yang ketiga, tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Lakukan perkara yang sama pada semua bucu. Okey? Okey. Jadi, kalau kita disuruh lukis image bagi segitiga, senang je, jangan kamu takut. Okey, cikgu bagi tips. Dia bilang pilih mana-mana bucu lah. So, cikgu pilih mana-mana bucu, cikgu ambil bucu yang di bawah ni dululah. Dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garisan LM. Okey? Kenapa dia cakap bina garis serenjang? Sebab, seperti mana cikgu cakap tadi, garis serenjang adalah yang 90 darjah. Sama ada begini kah ataupun begini. Jadi, pilih cikgu satu bucu yang bawah ni, bucu C. Dan bina garis. Okay? So, cikgu bina garis. Dia sudah adalah garisnya ni, yang ni. Grid. Okay? Selarikan garisan tersebut kepada semua bucu yang lain. Okay? Jadi, kalau cikgu, tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Jadi, contoh cikgu boleh ambil. Okey. Kita buat sama-sama ya. Okey. Dari sini, dia gerak 1 kali, 2 kali, 3 kali dan 4 kali. 4 kali. Jadi, cikgu pun gerak 4 kali ya. Okay, cikgu guna warna lain pula. Cikgu guna warna lain. Cikgu ambil warna hijau. 1 kali, 2 kali, 3 kali dan 4 kali. Okey. Jadi titiknya di sinilah.
titik yang seterusnya, dia gerak satu kali saja, ya. Satu kali. Jadi cikgu pun gerak satu kali lah. Okey? Itu untuk bucu yang B ni. Sekarang bucu yang A. Guna warna biru terang. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kita akan berhenti dekat yang garis warna kuning ya. 4 kali sudah gerak. Jadi cikgu pun gerak 4 kali lagi. Satu kali, dua kali, tiga kali dan 4 kali. So dekat sinilah titik-titik yang ada. Titik B. Cikgu tulis baliklah titik B image. Dekat sini ialah titik A image. Sini ialah C image. Jadi cikgu gabungkanlah. Cikgu cantumkan. Kita mau warna apa? Kita ambil warna merah ya. Okey. Cantumkan sini. Sini. Dan juga sini. Jadi inilah image bagi segitiga ABC tu. Ni sama kan? Jadi tapi cikgu lukis taklah lurus. Jadi tapi kamu kena lukis lurus. Ni yang dikatakan dengan serenjang. Okey?